sama ada 39, sama ada 41. Yang penting mestilah khusyuk dan menepati syariat Allah berdasarkan kepada dalil yang nyata. Berhubung dengan semayang tarawih juga, para ulama telah menyatakan bahawa memperbetulkan beberapa amalan kaum muslimin, khususnya mereka yang semayang secara cepat. Ada yang semayang dengan baca yang laju, tidak tartil, tidak tadabbur, tidak mengira, tidak mengambil berat tentang khusyuk. Jadi sekiranya kita nak cepat sudah, kita semayang lapang. Yang penting lapang itu mestilah tartil, mestilah khusyuk, mestilah tadabbur. Kita semayang lapang, baca dengan cara yang tartil, tadabbur. Kalau kita nak semayang 20 pun tidak mengapa, juga lebih mempunyai kelebihan. Tapi mestilah tartil, mestilah tadabbur, mestilah ambil kira khusyuk. Jangan kita mengejar-ngejar, jangan laju keterlaluan, yang menyebabkan kita tidak mendapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang menghidupkan malam, termasuk tarawih, dengan penuh keimanan dan kepercayaan, dan mereka mengharapkan Allah dan pahala daripada Allah, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini besar kelebihan, di mana para sahabat, para tabi'in, apabila menyebut Allah mengampunkan dosa, mereka sungguh-sungguh gembira, sangat suka. Orang di zaman sekarang, apabila Nabi sebut Allah ampun dosa, bagi kita orang sekarang ni tak berasa balas mana. Kerana orang zaman sekarang, orang yang mengejar duniawi. Orang yang kejar duniawi ni kena beritahu begini, orang yang menghidupkan malam Ramadan, dia akan diupah 100,000, 200,000, barulah dia berasa suka, rasa seronok. Upah 200,000, 100,000. Tapi kalau sebut upah diampunkan dosa, tak berasa balas mana. Orang di zaman sahabat, ketika iman kuat, sebut Allah ampun dosa ni, mereka sungguh-sungguh gembira, sangat suka, menghargai amalan itu. Jadi maksudnya orang yang semayang tarawih menghidupkan malam ini dengan iman, dengan khusyuk, dengan taqwa, maka mereka mendapat kelebihan yang sangat besar. Persoalannya, bagaimana pula dengan kaum wanita, para muslimat? Adakah mereka boleh datang ke masjid semayang bertarawih? Para ulama menyatakan bahawa mengikut asalnya orang perempuan ini, mereka ni lebih afdal semayang di rumah. Semayang di rumah lebih afdal, mereka semayang di rumah. Dalam rumah pula lebih afdal lagi mereka semayang dalam bilik. Begitu jagaan agama kepada kaum wanita. Apatah lagi mereka nak pergi ke bandar, nak bicu, nak bedok, nak main suka-suka begitu. Dalam perkara ibadah, untuk mari ke masjid, mereka lebih baik duduk di rumah semayang. Dan sebaik-baiknya di rumah, dalam bilik. Tetapi berkata Dr. Qaradawi, itu sekiranya baik semayang di rumah, sekiranya mereka hafal Quran, mereka boleh baca surah-surah. Walaupun hafal tak habis, boleh baca surah-surah, boleh baca dengan betul. Kalau dia boleh baca dengan betul, moleklah di rumah. Kalau dia duduk di rumah, dia semayang. Kalau duduk di rumah, dia semayang pula dengan betul, bukan macam patuk ayam, bukan dia malah di rumah. Jangan maknanya kalau hidup di rumah, Quran dia tak boleh baca, nak semayang ke mana? Duduk di rumah, dia main tengok TV, dia rasa malah, rasa jemu. Kalau di masjid, dia rasa semangat. Di rumah rasa jemu, rasa malah. Ataupun dia semayang di rumah ni, jadi macam semayang patuk ayam, kira nak derah. Maka kalau begitu, kata para ulama, lebih baik dia semayang di masjid. Di masjid, yang pertama, kata Dr. Qaradawi,
Dia boleh dengar imam baca Quran dengan tartil, dengan tadabbur, dengan khusyuk. Di masjid mudah-mudahan adanya majlis tazkirah. Majlis tazkirah ni, tazkirah di antaranya ialah ilmu perubatan rohani. Kerana rohani manusia ini berpenyakit. Manusia ni jadi jasad ada rohani. Penyakit jasad pun banyak hari ni. Kecimani, darah tinggi, macam-macam penyakit. Penyakit jasmani ni, bahaya dia tak jadi bunuh orang, tak jadi masuk neraka. Disebabkan kecimani tak bunuh orang, disebabkan kecimani tak masuk neraka. Bahaya penyakit jasmani ni, bahaya lagi penyakit rohani. Penyakit rohani, kalau dia jadi penyakit rohani, dia boleh bunuh orang. Dia boleh bunuh diri, dia boleh menjadi mengopok, mencuri. Dengan sebab penyakit rohani, dia boleh masuk neraka. Penyakit rohani ni banyaklah. Maka memerlukan kepada tazkirah, memerlukan kepada penawar. Maka tazkirah adalah penawar. Jadi maknanya orang perempuan hari ini molek dia mari ke masjid, tapi dia kawal lah adab. Yang ketiga, di masjid ni molek dia datang kerana mereka boleh bertemu dengan muslimat yang salihah, ibu-ibu yang salihah, guru-guru agama, lebay-lebay di kalangan muslimah. Selama ini mereka bertemu dengan orang-orang yang tak pakai tudung, tak tutup aurat, orang-orang yang tak peka kepada agama. Tiba-tiba di bulan Ramadan, dia dididik datang ke masjid. Di samping dia semayang, dia dengar baca Quran, dia dengar tazkirah, dia bertemu dengan wanita-wanita salihah, kata Qaradawi. Maka lebih baik kalau begitu dia datang ke masjid. Dia bertolong-menolong dalam perkara baik dan takwa, lebih baik maknanya. Tetapi mestilah terkawal. Suami dia kawal. Kalau anak-anak perempuan, ibu bapa dia kawal. Mereka datang ke masjid dengan peradaban Islam. Dengan tidak membuat bising, dengan pakaian yang menutup aurat. Dia jaga perkara-perkara agama. Maka lebih baik, maknanya dia datang dia ke masjid. Berhubung dengan sembahyang tarawih juga, kita jangan menganggap bahawa sembahyang tarawih ini sebagai adat, bukan sebagai ibadat. Kalau kita buat secara adat, tidak menjadi takwa, tidak menjadi ibadah, tidak menjadi tarbawi. Ramai di kalangan orang Islam bergumuk. Ada di kalangan orang yang sembahyang tarawih ni, dia sembahyang fardu tak sembahyang. Tak sembahyang fardu, tapi sembahyang tarawih dia bersungguh. Begitulah juga dengan kaum wanita, sembahyang tarawih sunat saja, tapi menutup aurat wajib. Bukan adat, menutup aurat adalah wajib. Tiba-tiba ramai di kalangan wanita hari ini, dia tak tutup aurat, dia tak jaga aurat, dia tak jaga peradaban wanita muslimah, wanita salihah. Tapi sembahyang tarawih sungguh sangat, berduyung-duyung memenuhi ruang-ruang di masjid. Bukan kita nak menafikan hak mereka, tetapi kita nak tunjuk jalan yang betul dan tepat, cara yang betul dan tepat, supaya ibadah tarawih itu dipahala, bukan jadi adat. Supaya ibadah tarawih itu jadi ibadah, jadi takwa, jadi tarbawi dan tarbiyah untuk dia. Bagaimana? Maka caranya ialah